Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Syahidah Nalini binti Mat Sabri, iaitu pensyarah kami EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan. Kumpulan kami terdiri daripada Sharifah Dalila binti Said Muhammad, Wan Muhammad Al-Hakim bin Abdul Muttalib dan Nur Syahira binti Nasir. Kumpulan kami akan membincangkan analisis isu semasa berkaitan etika dan perundangan dalam pendidikan yang melibatkan gangguan seksual oleh guru terhadap pelajar. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Pengenalannya adalah guru bertanggungjawab menyediakan PDP berkualiti dan suri teladan yang baik kepada murid-murid. Guru perlu patuh pada kod etika keguruan dan sebagai penjawat awam terikat dengan peraturan, tata kelakuan dan tata tertib. Seterusnya, pematuhan kepada kod etika keguruan dan peraturan tata tertib adalah penting untuk tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan berkesan. Okey, seterusnya kita masuk kepada definisi etika dan perundangan. Apa itu etika? Etika ialah peraturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain dan aturan ini menegaskan perkara yang benar dan salah. Okey, perundangan pula adalah undang-undang bertulis yang telah digubal oleh penggubalan undang-undang yang lain. Etika dalam perguruan pula adalah satu sistem yang diatur sebagai panduan untuk diikuti oleh guru supaya saling menghormati, mempunyai kesantunan, kepedulian terhadap profesinya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik. Okey, kita masuk kepada definisi gangguan seksual. Apa itu gangguan seksual? Gangguan seksual ialah perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang. Okey, jenis-jenis gangguan seksual terdapat 5 iaitu secara lisan, secara isyarat, secara visual, secara psikologi dan secara fizikal. Kita masuk kepada secara lisan. Lisan, penggunaan bahasa lucah melalui perbualan menyenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, pujian atau mengajukan soalan berunsurkan seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual. Gangguan secara lisan ini tanpa kita sedari, ucapan dan lisan juga boleh menjadi salah satu bentuk gangguan seksual kerana selama ini mesti ramai yang menganggap bahawa gangguan seksual hanya boleh berlaku secara fizikal. Bentuk gangguan ini dapat dilihat dalam penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian serta kritikan komen, pujian atau mengajukan soalan berunsurkan seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan atau aktiviti seksual yang dinyatakan secara terang-terangan atau terselindung sehingga menyebabkan rasa tersinggung, terhina, terugut atau terganggu untuk berurusan dengan seseorang. Sebagai contoh dia, guru itu penyataan atau komen dikeluarkan berkaitan rupa paras atau tubuh badan wanita secara terperinci sehingga menyebabkan ketidakselesaan. Seperti contoh dia, guru itu mengeluarkan kata-kata yang berkaitan dengan rupa paras pelajar. Contoh dia, pelajar itu gemuk ataupun tidak kemas pemakaian dia dan guru itu mengatakan macam-macam terhadap pelajar tersebut. Seterusnya ialah bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini dipamerkan melalui sikap atau perlakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan bahasa isyarat lain. Dalam konteks ini, apa yang dimaksudkan ini adalah lebih menunjukkan niat seseorang itu melalui isyarat yang tidak sepatutnya dalam apa-apa bentuk yang tidak melibatkan percakapan. Seperti contoh dia, guru memberikan isyarat, membuat isyarat mata kepada pelajar, eye contact, jelingan ataupun menjilat bibir yang membuatkan pelajar berasa tidak selesa. Apabila berlakunya perkara sebegini, seseorang itu perlu peka dan melakukan tindakan segera. Seperti contohnya kalau guru melakukan perkara tersebut, pelajar haruslah melakukan tindakan dengan segera supaya dapat menghindari perkara lebih buruk berlaku. Supaya tidak melakukan perkara yang lebih teruk berlaku.
Okey, seterusnya kita masuk kepada visual. Visual ini adalah perlakuan menghantar nota, surat, email, SMS, MMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsur seksual melalui penggunaan apa jua peralatan media, peralatan elektronik atau peralatan komunikasi. Perlakuan menghantar nota, seperti contohnya secara, pada musim sekarang kan banyak media sosial yang, terdapat. Seperti contoh dia yang mudah, guru menghantar SMS WhatsApp kepada pelajar tersebut, eee, yang berunsurkan lucah, yang menyebabkan pelajar tersebut merasa takut, dan malu untuk berhadapan dengan guru tersebut. Yang menyebabkan, banyak yang video-video lucah yang boleh didapati, daripada mana-mana laman sosial yang boleh dihantar kepada semua orang pada masa kini. Seterusnya, psikologi. Gangguan psikologi adalah perbuatan cuba merapati secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual sama ada melalui surat, telefon, email atau sebarang bentuk peralatan komunikasi yang menimbulkan tekanan emosi dan mental. Gangguan secara psikologi ini melibatkan perbuatan cuba merabati ni, seperti contoh dia, dalam hal ini kebanyakan isu yang sering berlaku adalah melibatkan ugutan di mana pelaku ingin mendapatkan sesuatu daripada mangsa. Seperti contoh dia, guru mengugut pelajar tersebut untuk mendapatkan sesuatu. Seperti contoh dia macam guru mengugut pelajar tersebut tidak akan meluluskan dalam sesuatu mata pelajaran jika pelajar tersebut tidak memberikan apa yang diingini oleh guru tersebut. Dia akan menggunakan, kelemahan, pelajar tersebut. Dia akan, memastikan pelajar tersebut memberikan apa yang diingini, dengan cara mengugutnya, dengan sesuatu yang menyebabkan pelajar tersebut takut. Okey, seterusnya ialah, fizikal. Okey, fizikal akhir sekali ini adalah mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehingga orang tersebut berasa kurang selesa. Seperti memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, mencium atau meraba sehingga mangsa berasa tersinggung atau terhina. Okey, gangguan fizikal ini boleh berlaku secara tidak sedar. Contohnya macam, guru lelaki pergi mendekati pelajar perempuan, dan menggosok kepalanya ataupun menggosok belakang pelajar tersebut dan menyebabkan pelajar tersebut merasa tidak selesa untuk, menerima apa yang oleh guru, tetapi, macam mungkin, pelajar tersebut, berasa dia, eee, untuk menerima dan bertanyakan kepada guru jika tidak memahami, dia akan berasa takut, kerana risau gurunya akan mendekati dengan, sentuhan dan akan membuat sesuatu terhadap pelajar tersebut. Ini menyebabkan, kalau guru lelaki mendekati pelajar lelaki tidak menjadi masalah dan yang menjadi masalahnya, jika guru lelaki itu mendekati pelajar perempuan, guru perempuan atau perempuan mendekati pelajar lelaki, dia akan menyebabkan sesuatu yang berasa tidak selesa antara pelajar dan guru. Okey, seterusnya kita masuk kepada tindakan yang bakal diambil jika melakukan kesalahan gangguan seksual. Okey, kita masuk kepada amaran. Amaran ini boleh dikeluarkan sekiranya guru itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tata kelaku dan tata tertib. Amaran boleh diberikan oleh seorang ketua jabatan secara lisan atau bertulis. Seterusnya, denda. Denda atau lucut hak emolumen. Okey. Apa jua denda yang dikenakan pada satu-satu masa tidak boleh melebihi amaun yang sama banyak dengan bagi 7 hari pegawai berkaitan. Segala denda atau lucut hak emolumen hendaklah dipotong daripada emolumen bulanan itu dan masukkan ke dalam hasil kerajaan. Seterusnya, tangguh pergerakan gaji. Seseorang pegawai yang dikenakan hukuman tangguh pergerakan gaji tidak berhak untuk menerima apa-apa pergerakan gaji bagi
dan dalam tempoh hukuman itu sedang berkuat kuasa. Seterusnya, turun gaji. Pihak berkuasa tata tertib yang berkenaan boleh mengenakan hukuman turun gaji ke atas pegawai mengikut peruntukan yang berikut. Seperti contoh dia, gaji hanya akan diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama. Penurunan gaji tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji. Tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh melebihi 36 bulan. Okey, pegawai yang dikenakan hukuman turun gaji tidak berhak untuk menerima apa-apa pergerakan gaji dan dalam tempoh hukuman itu sedang berkuat kuasa. Seterusnya, turun pangkat. Pihak berkuasa tata tertib boleh mengenakan hukuman turun pangkat mengikut menurunkan pangkat ke grade yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama. Akhir sekali ialah buang kerja. Jika guru tersebut tidak melakukan sesuatu perkara gangguan sebabkan hal yang berat seperti contoh rogol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang isu faktor serta akta yang sepatutnya diadakan di Malaysia. Okey, isu yang kita pandai pada hari ini ialah baru-baru ini terdapat pelajar dedahkan tentang anak terima ugutan rogol daripada rakan di mana seorang guru lelaki menjadikan rogol itu sebagai bahan jenaka. Okey, ia juga menerima ugatan rogol dari rakan sekelasnya. Menurut bapaknya juga dia berasa berbelah bahagi untuk mengizinkan anak ke sekolah seperti biasa apabila dimaklumkan mengenai ugutan rogol ini. Okey, respon daripada kawan-kawan lelaki juga, sekolah tidak berapa bagus. Ada yang ugut untuk rogol macam jadikan itu sebagai bahan jenaka. Okey, sebenarnya perkataan itu adalah sebab perkataan yang amat mengaibkan. Oleh itu, guru tersebut dan sekolah itu telah mendapat nama. Dia kemudian membuat laporan polis yang berasingan untuk uguran yang diterima oleh anaknya. Walaupun ini bukan kesalahan cikgu tu, tetapi cikgu tu telah mengajar anak murid lain tentang isu rogol, tentang isu yang tidak sepatutnya yang perlu dikatakan di sekolah. Okey, seterusnya. Okey, tentang isu gangguan seksual iaitu cabul. Okey, yang tadi daripada perkataan cabul. Okey, iaitu bercabul pada tahun 2011 4 Mac telah menjadikan isu ini semakin hangat. Diperkatakan di segenap lapisan di mana isu gangguan seksual ini dilakukan oleh guru disiplin di sekolah menengah Pandai Indah Ampang iaitu Mega Ismail iaitu 48 tahun. Guru tersebut telah mencabul kehormatan dengan meletakkan tangan di atas dada semua wanita. Atas alasan mungkinlah untuk cek tentang pakai bra ke kan. Tetapi di situ dah menyalahi undang-undang sebagai guru yang etika di mana tidak boleh ada sentuhan dengan murid-murid pada waktu ini. Waktu sekarang. Guru tersebut telah melanggar kod etika perguruan dengan isu gangguan seksual. Ini gangguan seksual dilakukan semakin hari dia berbulasa hari ke hari. Seterusnya, isu gangguan lagi. Datuk Dr. Pekamlantan berkata, Timbalan Perdana Menteri berkata, tindakan guru tidak sama sekali boleh disuka dipercayai lebih lagi apabila tanggungjawab seorang guru adalah untuk mempertahankan, menjaga pelajar atau muridnya. Kata ini satu jenayah pencemaran keluarga pelajar pecahan harap bangga makan ini maksudnya sekolah apa hantar anak pergi sekolah mengharapkan sesuatu yang lebih baik tambah ilmu tapi bila berlaku gangguan seksual ia menjadi salah satu benda yang tidak baik atau tidak menjadikan suatu orang kata harapkan pagar makan padi di mana seorang guru tamin menjanjikan pekerjaan dengan syarat dia mesti tidur dengan guru tersebut. Guru gadis itu berkenaan sebelum rakaman dia melakukan audio perbualan mereka tersebar melalui aplikasi WhatsApp. Klip audio 8 minit 40 saat itu telah memberitahu beliau telah membantu banyak gadis untuk menuki SPM dan mendapatkan kerja tapi dengan syarat mengadakan seks. Bagaimana macam tu? Macam mana boleh benda tu boleh berlaku? Sebagai seorang guru, sepatutnya tanggungjawabnya adalah untuk mengajar, untuk mendidik tetapi dia telah menyalahgunakan sebagai seorang guru. Faktor.
Faktor gangguan seksual di sekolah ada 5, iaitu masalah keluarga, penggunaan internet, telefon bimbit dan sebagainya. Kurang kesedaran agama, stres yang tinggi, kurang memahami etika keguruan. Okey, masalah keluarga. Okey, seperti kita tahu semua guru kebanyakannya sudah berkahwin. Okey, keluarga umpama lidah tergigit lidah biasanya lah. Okey, apabila masalah keluarga kadang-kadang terbawa balik masuk ke sekolah menyebabkan selalunya cikgu lelaki lah, bila tak dapat kasih sayang isteri ke ataupun tak dapat kasih sayang anak, mungkin dia dia punya tanggungjawab, bukan tanggungjawab, kita panggil apa tu, dia punya aura dia sebagai seorang keluarga dia tu terlebih kepada anak murid yang lain. Itu menyebabkan kadang terlebih kasih sayang adalah sentuhan-sentuhan yang tidak sepatutnya berlaku. Kadang-kadang mungkin di rumahnya ada perkataan yang tidak sepatutnya terbawa ke sekolah. Sepatutnya perkataan tak boleh disebut tapi disebut di sekolah. Okey, penggunaan internet, telefon bimbit dan sebagainya. Okey, zaman-zaman sekarang YouTube, video-video yang tak sepatutnya telah menjadi berleluasa. Semua orang di segelinap umur, di segelinap dunia memang ada phone. Setiap orang daripada kadang-kadang sebelum lahir dah ada phone. Okey, memang diberi phone. Telefon dengan manusia zaman sekarang tak dapat dipisahkan, dia adalah penggunaan yang penting. Tetapi penyalahan guna tu menyebabkan kadang-kadang apabila tengok video dia terbawa-bawa kepada yang tidak sepatutnya. Okey, kurang memahami etika keguruan. Kita seperti kita tahu sebelum menjadi guru kita ada sijil perguruan. Okey, tapi apabila kurang memahami, kita panggil menghayati tentang etika keguruan tu, berlaku faktor gangguan seksual di sekolah. Selain itu kurang kesedaran agama di mana agama telah memupuk kita supaya jaga batas ada, tetapi disebabkan masalah-masalah kekurangan agama, tak tahu salah baik ke buruk ke salah, tapi dibuat juga itu menyebabkan berlaku gangguan seksual di sekolah. Stres yang tinggi, guru dengan stres tak dapat dipisahkan. Stres, setiap orang stres, tetapi kadang-kadang apabila stres berlaku faktor gangguan seksual yang tanpa disengajakan, disebabkan terlalu stres, disebabkan terlalu bebanan kerja yang banyak ataupun tanggungjawab di rumah dengan sekolah bercampur aduk menyebabkan stres yang tinggi dan berlaku faktor gangguan seksual yang tidak sepatutnya, ataupun dia menjadikan satu hobi, ataupun apabila stres, nak release stres, dia melakukan benda-benda yang tidak baik atau yang kurang, orang kata kurang etika, kurang sebagai seorang guru. Jenis-jenis gangguan sekolah yang kita tahu iaitu memaksa mempengaruhi pelajar untuk membuat perlakuan seksual, iaitu melakukan sentuhan yang berbentuk seksual, menulis mempamerkan bahan bukan yang berbentuk lucah bukan pengajaran, pelakuan atau memberi isyarat yang lucah. Okey, pelakuan dan memberi isyarat lucah ni contohnya saya zaman dulu pun memang kita dah tahu dah pelakuan dan isyarat lucah ni. Kadang-kadang belajar dengan kawan-kawan juga. Benda ni jadi benda-benda ni jadi satu trend ataupun jadi kebiasaan apabila seorang cakap benda bukan, yang lain pun akan buat, akan ikut je. Tetapi kalau jika seorang cikgu macam tadi, saya kata masuk-masuk isu tentang rogol, bila cikgu tu bercakap sahaja, anak-anak secara otomatik anak-anak murid akan ingat dan akan buat, akan cakap benda tu walaupun sebenarnya benda tu tak bagus dan tak baik dan tak patut diperkatakan di sekolah. Okey, atau gangguan seksual. Okey, perbuatan yang tergolong di bawah definisi gangguan seksual juga telah dijelaskan di bawah seksyen 14 iaitu Akta Kanak-kanak 2017 iaitu A, menyentuh bahagian kanak-kanak. Tak boleh sentuh. Selama sekarang tak boleh cubit pun tidak boleh. Okey, membuatkan seorang kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian badan orang itu atau bahagian orang lain. Contohnya kita minta zaman dulu pegang cikgu ke usap cikgu pun tak boleh, kalau boleh tidak boleh ada sentuhan langsung. Okey, dan seterusnya membuatkan seorang kanak-kanak tu menyentuh mana-mana bahagian badan kanak-kanak itu sendiri ataupun dia suruh kita buat, kita suruh okey awak pegang bahu awak pegang, tak boleh. Arahan itu tidak sepatutnya berlaku. Dan melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seorang kanak-kanak tanpa persetubuhan, maksudnya pegang budak tu tanpa sengaja, tanpa sebab. Okey, contohnya pegang bahu, pegang pinggang, pegang punggung, itu sebenarnya tidak boleh berlaku di antara guru dengan murid-murid.
Okey, ikut akta yang telah dibuat pada kes yang terawal dihadapkan pada tahun 2017. Sebenarnya lama lagi, tetapi ini adalah kes terawal yang dihadapkan di Mahkamah Putrajaya. Iaitu kes Muhammad Nazri Habuan telah ditangkap polis kerana melakukan jenayah memeluk mangsa iaitu seorang pelajar berusia 15 tahun di belakang. Tindakan itu berlakukan sebagai sentuhan fizikal tanpa persetubuhan. Apabila peluk je sentuhan dia akan berlaku gangguan dan dikenakan sebatan. Terdapat beberapa kes yang dakwa di bawah atas sahani seksual di mana kanak-kanak 2017 yang ada kes yang berlaku yang kota semarahan yang melibatkan seorang suspek berusia 20 tahun dan menjium dan masukkan jari ke dalam bahan sulikan yang berusia 5 tahun. Ini sebenarnya bukan kes yang di sekolah tapi kes di luar sekolah di mana ini melibatkan gangguan seksual di antara kanak-kanak. Inilah kes-kes yang terawal yang telah melibatkan atau diperkuatkan iaitu akta kesalahan penjara terhadap kanak-kanak 2017. Suspek bakal berdepan dengan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan sebatan jika disabitkan kesalahan tersebut. Okey, hukuman untuk gangguan seksual. Contohnya apabila seorang guru, apabila seorang murid itu ataupun orang kata murid dengan guru, guru tu mempunyai saudara mara ataupun sahabat yang apa kita panggil bersnokol, apa kita panggil dia bersubahat. Perkataan bersubahat tu hukuman yang melibatkan pesalah jenayah orang yang mempunyai hubungan amanah seperti ibu, bapa, pensyarah, penjaga atau samara mana-mana institusi yang terlibat menyediakan mayat yang tidak sihat ini akan juga dikenakan hukuman tambahan iaitu tidak lebih 5 tahun. Macam tadi orang luar tapi disebabkan awak kerja pensyarah ke, kerja cikgu tapi dah akan awak bersubahat dikira juga sebagai seorang hukuman sebat minimum 2 kali. Okey. Hukuman maksimum bagi kesalahan tersebut adalah membuatkan dalam akta kanak-kanak seksual terhadap kanak-kanak 2017 iaitu penjara hingga 30 tahun, 2 kali ganda. Melibatkan orang dah bagi amanah dekat cikgu-cikgu ni tapi cikgu menyalahgunakan amanah yang ada menyebabkan sebatas hingga 30 tahun, denda 20,000 dan minimum sebatan 6 kali. Kesimpulan ini kita dapat dilihat atau di sini kita lihat seperti undang-undang drakonian agak tegas terutamanya dari segi pemberian hukuman maksimum dan bersifat mandatori kepada pesalah serta tiada pengecualian hukuman sebat kepada pesalah berumur 50 tahun ke atas, tetapi akta ini menitipberatkan pemulihan terhadap pesalah. Maksudnya bagi peluang pada pesalah. Pesalah juga selepas dikeluar dalam tempoh yang ditetapkan, pesalah akan menjalani kaunseling iaitu pemulihan ketika menjalani hukuman di penjara. Peruntukan ini berkaitan hukuman tambahan 5 tahun penjara kepada orang yang mempunyai perhubungan amanah seperti ibu, bapa, penjaga dan saudara mara si ibu atau sebapa yang meletakkan anak-anak yang sebagai tanggungjawab kepada mereka. Tapi seperti orang kata, okey, itu dah saya punya pembentangan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya Nur Syahira. Saya akan sambung mengenai implikasi gangguan seksual. Okey, terdapat pelbagai implikasi gangguan seksual terhadap mangsa, pemangsa, sekolah, ibu bapa, masyarakat serta profesional keguruan. Kita akan pergi satu demi satu. Yang pertama adalah implikasi gangguan seksual terhadap mangsa iaitu prestasi pembelajaran akan menurun. Ini adalah disebabkan kerana murid tidak lagi berminat untuk ke sekolah disebabkan perasaan yang takut, malu, mahu benci kepada persekitaran sekolah dan juga kepada pemangsa. Yang kedua pula, menurut Masuki pada tahun 2001, antara kesan gangguan seksual terhadap mangsa adalah masalah ketidakhadiran ke sekolah ataupun tes sekolah, keinginan pindah sekolah, kurang fokus serta kurang penglibatan dalam bilik darjah. Perkara ini akan menimbulkan pelbagai aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral seperti melepak, mencuba alkohol, mencuba dadah, mencuba merokok mahupun pelbagai aktiviti yang lain. Seterusnya adalah menurut penyelidikan daripada Siti Maziah et al. Pada tahun 2019 mengatakan bahawa mangsa berada dalam keadaan keresahan, tekanan dan kemurungan malah membawa kepada cubaan bunuh diri.
Seperti yang kita tengok di kereta akbar ini, iaitu Andy dan 2 orang rakannya telah lari daripada asrama kerana diganggu, iaitu telah mendapat gangguan seksual daripada gurunya sendiri. Oleh itu mereka tidak berasa selamat dan tidak berasa selesa berada di persekitaran itu. Okey, seterusnya, implikasi gangguan seksual terhadap guru. Yang pertama adalah hubungan guru dan murid akan menjadi renggang dan juga hilang kepercayaan. Ini adalah kerana murid berasa benci dan juga takut untuk menjalani proses PDP bersama guru tersebut kerana merasa tidak selamat. Maka, ia akan menyukarkan murid untuk menerima ilmu. Okey, seterusnya ialah hubungan dengan rakan sejawat terjejas dan musnah adalah kerana mereka tidak lagi mempercayai guru tersebut. Ini akan menyebabkan guru tersebut tidak boleh berkolaborasi dan juga tidak boleh bekerjasama dalam menghasilkan pekerjaan ataupun menghasilkan kerja yang baik ataupun bagus. Seterusnya, menurut Zamri pada tahun 2019, pemangsa akan dipandang serong dan tidak diterima masyarakat, yang mana bukan sahaja mangsa mendapat tekanan tetapi juga ahli keluarga seperti isteri, ibu bapa maupun anak juga akan dipandang serong oleh masyarakat. Ini adalah kerana perbuatan zaman sekarang ini diviralkan di media sosial yang menyebabkan bukan sahaja masyarakat setempat tetapi satu Malaysia akan mengetahui siapakah sebenarnya pemangsa tersebut dan semua ahli keluarga pemangsa. Okay, yang seterusnya adalah implikasi gangguan seksual kepada sekolah. Yang pertama adalah hilang kepercayaan ibu bapa murid untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Ini adalah kerana mereka tidak berasa takut. Mereka merasakan takut untuk hantar anak mereka ke sekolah dan merasa bimbang kerana sekolah itu bukan lagi tempat yang selamat. Okey, seterusnya adalah sekolah akan dianggap sebagai ataupun dilabel sebagai tempat yang tidak bermoral. Ini adalah kerana sekolah membiarkan perkara tersebut berleluasa ataupun berlaku tanpa sebarang kawalan. Dan terakhir adalah reputasi dan imej sekolah akan tercemar disebabkan masalah gangguan seksual ini. Ini ada kerana disebabkan kes-kes tersebut mendapat liputan daripada akhbar ataupun media yang mana menjelaskan nama sekolah tersebut. Seperti yang kita tengok di kereta akhbar ini daripada negara luar yang mana mereka membuat demonstrasi di luar sekolah kerana di sekolah tersebut terdapat pedofilia yang menjadikan muridnya sebagai mangsa, yang membuat gangguan seksual terhadap murid. Okey, seterusnya ialah implikasi gangguan seksual kepada ibu bapa dan masyarakat. Yang pertama adalah hubungan menjadi renggang antara ibu bapa, guru dan masyarakat kerana kredibiliti guru dipertikaikan. Ini adalah kerana mereka tidak lagi mempercayai bahawa guru dapat membantu anak mereka dalam mendapatkan pendidikan dan juga untuk mendapatkan pendidikan yang selamat dan berkesan. Oleh itu, guru merasa tidak sepatutnya perkara ini berlaku. Okey, seterusnya ialah menjatuhkan maruah ibu bapa dan juga masyarakat. Ini adalah kerana ibu bapa tersebut ataupun kes tersebut mendapat liputan daripada media dan juga akhbar. Oleh itu, terpampang siapakah mangsa serta terpampanglah siapakah ahli keluarganya dan menyebabkan ahli keluarga semua merasa malu. Okey, seperti yang kita tengok di kereta akhbar ini, yang mana seluruh disiplin telah didakwa mencabur 12 orang pelajar, bukan satu tetapi 12 orang pelajar, yang mana guru tersebut ingin memeriksa jantung pelajar tetapi sebenarnya membuat perkara yang tidak sepatutnya. Okey, seterusnya ialah implikasi gangguan seksual terhadap profesional keguruan. Yang pertama adalah dipandang serong oleh masyarakat serta tidak lagi dianggap mulia. Okey, sebagai yang kita tahu, tugas seorang guru amat mulia yang mana bagai lilin membakar diri demi anak murid. Bagi memastikan ilmu disampaikan berguna dan bermanfaat. Tetapi perkara tersebut telah dipandang serong dan tidak lagi dianggap mulia. Berdasarkan keratan akhbar ini yang kita boleh tengok keratan akhbar yang pertama iaitu murid tingkatan 2 telah menumbuk kerana
guru tersebut hanya menegurnya untuk diam di kawasan surau. Manakala keratan yang kedua adalah 3 orang murid telah mengugut bunuh terhadap guru. Kerana apa? Kerana guru tersebut mengarahkan untuk mereka membaca buku. Ini adalah kerana murid-murid tersebut tidak merasa hormat lagi kepada guru. Okey, seterusnya adalah memberi kesan kepada profesional keguruan iaitu hilang minat generasi penyambung. Ini adalah kerana perspektif negatif terhadap profesional keguruan. Okey, seterusnya adalah sebelum kita pergi kepada langkah-langkah isu mengatasi gangguan seksual ini, sebenarnya terdapat ramai yang beranggapan bahawa gangguan seksual merupakan masalah kecil dan remeh jika dibandingkan kes-kes besar seperti membunuh, rasuah, mencuri, merompak dan sebagainya. Sebenarnya tanggapan itu amat salah kerana gangguan seksual ini memudaratkan emosi dan fizikal dalam jangka masa panjang. Malah dibendung segera. Ibarat pepatah, mencegah dahulu lebih baik daripada merawat. Okey, kita pergi kepada langkah-langkah mengatasi isu gangguan seksual. Yang pertama adalah pemantapan kod etika dalam kalangan guru. Yang mana bagi guru baru, khusus profesional keguruan amat membantu dalam menyedarkan guru tersebut dalam memahami etika-etika keguruan. Manakala bagi guru lama diberikan penegasan dan juga pembugaran profesional keguruan yang mana perlu dilakukan dari masa ke semasa. Seterusnya adalah berani lapor, yang mana murid sepatutnya diberikan keberanian untuk melaporkan apa-apa salah laku guru, terutamanya gangguan seksual. Okey, oleh itu murid harus diajar untuk melaporkan sebarang gangguan seksual kepada orang yang boleh dipercayai. Okey, yang ketiga adalah mendapatkan khidmat nasihat ataupun counselling kepada pihak terlibat iaitu mangsa dan juga guru. Ini adalah untuk meningkatkan semangat dan motivasi mereka agar tidak lagi menghadapi trauma. Antaranya khidmat bimbingan dan kaunseling yang dihaskan untuk guru yang dikendalikan oleh pakar dalam mengatasi masalah ini. Okey, selain daripada itu adalah pemantapan nilai. Okey, pemantapan nilai dalam kalangan warga sekolah dalam memantapkan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kalangan warga sekolah. Dan terakhir adalah mengetatkan penguasaan undang-undang seperti penjara, sebatan, hukuman dan sebagainya perlu dikuatkuasa agar gangguan seksual tidak lagi berterusan. Selain daripada itu, penguatkuasaan undang-undang juga akan menyebabkan guru-guru tersebut tidak berani ataupun takut untuk melakukan tindakan yang negatif seperti seksual. Kita pergi yang seterusnya. Okey. Dengan langkah-langkah ini diharapkan agar isu gangguan seksual terhadap murid oleh guru dapat dibendung dan menaikkan martabat profesional keguruan. Kesimpulan daripada analisis ini adalah isu gangguan seksual yang melibatkan guru dan anak murid tidak boleh dipandang remeh kerana ia melibatkan masa depan guru, masa depan murid, profesional keguruan serta sekolah sebagai institusi pendidikan. Oleh itu, setiap guru haruslah memahami, meneliti dan menghayati kod-kod etika keguruan dan peraturan yang digariskan dalam Perundangan Malaysia. Ini adalah kerana ketidakupayaan guru menunjukkan model dan teladan yang baik kepada murid akan menjadi batu penghalang ke arah pembentukan pelajar yang baik. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Terima kasih.